Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah saya dapat bersiaran hari ini lagi. Okey, so saya nak kongsi tentang sis. Okey, sis tapi kalau bahasa kita bahasa kadang-kadang kita kata sis ataupun sister. So tu benda yang sama and historically saya pernah mengidap sis. Okay, so saya tahu apalah ya benda ni semua. So at that time masa saya mengidap sis ni, okay, so saya mendapatkan rawatan daripada doktor. Kemudian adalah doktor akan bagi apa-apa macam mana panduan dan sebagainya untuk apa orang kata nak sembuh daripada penyakit ni. So akhirnya sis ni sebenarnya adalah satu penyakit tetapi sebenarnya dari segi kategori serius dia, sis ni sebab dia macam PAP. So PAP tu mungkin boleh hilang ataupun mungkin tak boleh hilang. Jadi kita kena tahu tentang tu. So historically saya pernah mengidap sis. So saya nak kongsi artikel tentang sis. Okay. Right. So saya jumpa artikel ni dari laman web Doktor On Call. Apa itu ovarian cyst? Okay. So nak dikatakan so cyst ni sebenarnya dia macam kantung. Okay, dia macam kantung, dalam kantung tu mungkin ada cecair dan sebagainya. So masa saya mengidap penyakit ini, doktor kata macam buah oren tu kita nampak kan dia punya palpa tu, lebih kurang macam tu lah, itulah sis. Okay, so tapi dia tidak membahayakan sebab dia ada cecair dan sis ni boleh hilang. Boleh hilang. Okay, so mari kita tengok apa yang dikatakan tentang sis ni ialah sekejap ya. Okay. Sis merupakan ketumbuhan tidak normal yang mengandungi cecair di dalamnya. Okay. So sis terjadi pada bahagian ovari. Sis pada awalnya kecil tapi saiznya boleh membesar jika tidak dirawat. Okay, saiz sis yang besar inilah yang akan memberikan pelbagai masalah kepada sakit-sakit berkaitan dengan sakit puan. Okay, bahagian bawah perut, kerap membuang air kecil dan juga masalah sembelit. Sis juga dikatakan punca utama kebanyakan masalah wanita menghadapi keguguran kerana dia mengganggu sistem reproduktif. Okay, right. So biasa akan buat macam ultrasound dan lain-lain ujian lah. So doktor akan lebih tahu tentang yang ini. So saya nak kongsi apa itu sis? Sis merupakan ketumbuhan tidak normal yang mengandungi cecair di dalamnya. Sama ada air, cecair bercampur protein atau darah beku, darah haid, minyak atau lemak. Sis juga kadang-kala boleh terjadi bersama dengan ketumbuhan daging seperti kanser, rambut, tulang dan banyak lagi. Okay, sis juga boleh menandakan wujudnya penyakit yang kemungkinan boleh membawa masalah kepada pesakit. Dan kadang-kadang ini lebih baik dikeluarkan ataupun dibuang. So technically sis biasanya memang tidak membahayakan dan bersifat ketumbuhan tidak berbahaya. So kadang-kadang dia boleh hilang. Dia boleh hilang. So sis ovary yang terjadi kepada wanita selalunya disebabkan oleh kitaran haid yang tidak sekata serta tidak seimbang hormon dalam badan. So sis melibatkan sistem reproduktif wanita seperti corpus luteal cyst, follicular cyst, ovarian cyst dan dermoid cyst. Jadi kita nak tengok cyst juga boleh terjadi kepada golongan wanita dan golongan lelaki. Golongan lelaki juga ada kemungkinan berlakunya ketumbuhan-ketumbuhan seperti cecair ni. Dia macam polip lah, dia macam pap. Okay. So oleh itu janganlah kita keliru dan kita sekarang kita nak fokus kepada cyst untuk wanita. Right. So apakah gejala dia? So kita kena pasti simptom dia. Okay. So setiap individu harus mengambil perhatian mengenai gejala sis yang berikut. Okay, sebab kita nak kena pasti sebab kadang-kadang macam ni tau. Bila kita rasa sakit, dia sakit tu bukan sakit biasa.
sakit tu macam berlarutan ataupun sakit tu yang menekan bahagian perut dan sebagainya. So waktu saya kena tu saya rasa dia bukan sakit macam senggugut datang datang orang kata mens bulanan dan sebagainya, bukan. So dia rasa lama dekat situ. So dia tak hilang. Jadi kita kena kenal pasti bila tubuh kita memberikan signal-signal ni, so kita terus kena pergi berjumpa dengan doktor untuk mengesahkan apa yang kita sakit tu. Right, so gejala dia ialah sakit pada bahagian bawah perut. Okay, kitaran haid tidak normal atau tidak sekata. So technically untuk wanita yang memang tidak mendapat kitaran haid yang normal, memang dah something wrong somewhere sebenarnya. Okay, something wrong somewhere with our reproductive organ. Right, so maksudnya kena check. Contoh kita ada senggugut kan setiap bulan, tetapi kita mendapat senggugut yang ekstrim sakit. Kita mendapat segugut yang rasa macam memang berlainan daripada biasa, ataupun kita tengok pendarahan yang luar biasa dan sebagainya. Jadi apa saja tanda ataupun signal daripada apa yang kita alami ni, kita kena ambil dia sebagai satu benda yang serius. Okay, right. So sebab technically kena bawa ke pemeriksaan, right? Okay, so kitaran haid tidak normal, atau tidak sekata, pendarahan yang tidak normal, kerap membuang air kecil, pembuangan air besar juga bermasalah, abdomen membesar tetapi tidak hamil sebab dia macam nampak macam timbul sikit kan permukaan kat perut kita. Kemudian berlaku keguguran berkali-kali juga menunjukkan tanda something is wrong somewhere lah dengan organ reproduktif wanita. Okey, kemudian mandul, tidak selera makan, tiba-tiba kurang berat badan ni yang sangat mendadak dan loya dan muntah-muntah. Okey, so kemudian sis juga boleh nampak daripada luaran seperti terdapat ketumbuhan ataupun benjol pada kulit, berasa panas pada kawasan tersebut. Sekiranya benjolan ditekan akan meninggalkan cap, macam nampak tanda kan, di bahagian tengah benjolan nampak ada titik hitam dan demam. Okay, so kena prihatin dan sangat peka dengan perubahan yang berlaku kepada tubuh badan puan-puan. Okay, sebab kita saja yang tahu. Sebab kadang-kadang kita rasa pelik, kenapa dia sakit dekat situ je kan. So itu memang kena bawa pergi berjumpa dengan pakar. Okay, so itu dia punya, sekejap ya, saya kongsi ada satu lagi. Cara mengatasi dia. Okey, sekejap. So masalah sis ni walaupun tidak berbahaya sebab dia boleh hilang macam tu saja ya. Okay. Tapi ada juga yang kena buat pembedahan. Hal ini kerana bimbang saiz sis akan bertambah. Bertambah besar dan mengakibatkan gangguan kepada struktur berhampiran dan mengundang masalah yang tak diingini. Okay, selalunya berdasarkan pengalaman doktor, mereka akan mengesyorkan sis yang kecil diabaikan begitu saja. Betul. Right, so on my case memang doktor kata nanti hilang. Akhirnya dia memang hilang. Okey, alhamdulillah. So sekiranya sis sangat besar, doktor akan melakukan langkah-langkah drastik untuk mengeluarkannya. Salah satu cara merawatnya ialah menggunakan jarum dan memasukkannya ke dalam sis dan menyedut keluar kandungannya. Ini akan menjadikan sis tersebut kosong di dalamnya dan perlahan-lahan akan kempis. Dia macam palpa. Kan dia macam palpa, dia mencari isi cecair itu. Selain itu, kaedah lain ialah mengeluarkan sis secara keseluruhan menggunakan teknik surgery. Hal ini dilakukan jika didapati sis terlalu besar atau membahayakan. So kesimpulannya sis harus diawasi dari masa ke semasa. Sekiranya tidak berbahaya maka boleh diabaikan. Tapi jika mendatangkan sakit atau masalah kesihatan lain, perlulah dikeluarkan segera supaya kesihatan kita dapat jaga dengan baik. Itu dia sis. Sis ni dia adalah macam kantung. Kantung yang ada dalamnya mengandungi cecair. So cecair itu can be cecair, can be darah, can be protein dan sebagainya. So semua ini adalah perlu untuk puan-puan jika terasa lain sikit dengan keadaan perut kita, terus pergi berjumpa dengan pakar perbidanan dan sakit puan. That's the best referral kerana mereka mempunyai kaedah untuk diagnose penyakit-penyakit. Right? So okay, itu saja, saya stop sharing. Alright, so sis ni masa saya menghidap ini, dia mengganggu kita punya kitaran haid. Dia mengganggu kitaran haid dia dan kita macam pelik. Kenapa haid kita tak regular dan sebagainya. So saya
pergi berjumpa dengan pakar perjalanan dan kita dapat tahu benda tu. Kan? So dia boleh tengok besar ke kecil ke, dan doktor pun boleh cakap dia akan hilang sendiri dan sebagainya. Okay, tapi tanda-tanda saya masa tu memang saya kitaran hip tidak normal. Okay, right. So itu tentang cyst. Right. So apa yang kita nak kongsi ni adalah sebab dia berkaitan dengan wanita, sebab ramai wanita surprisingly ramai wanita menyuarakan mereka hendak mendapatkan zuriat tapi uh, masih tak berjaya. Okay, so for some people dia merawat, for some people dia just biar. Tapi sebenarnya dalam pada kita tak tahu tu, sepatutnya kita kena peka apakah perubahan-perubahan dalam diri wanita itu sendiri. Contoh kalau dia memang period tak regular, so memang something wrong somewhere, so you have to go and do your check up, sebab setiap 28 hari sepatutnya mesti ada kitaran dia. Kan? So kalau kata tak ada tu, jadi kita kena macam tertanya-tanya dan terus pergi berjumpa doktor. Right, so ramai yang hendak hamil tapi sebenarnya dia tak sedar keadaan kesihatan organ reproduktif dia. Okay, mungkin head tak normal, mungkin ada cyst, sebab cyst tu dia macam palpal, so mungkin ada yang kecil, dia tak rasa dia tak rasa macam benjolan. Tapi mungkin dia mengganggu, macam saya dia mengganggu kitaran head. So kita terus kena check. Sebab bila kita tidak period sebenarnya mungkin kita hamil kan. Jadi walau macam mana pun still kena buat pemeriksaan. So maksudnya tak boleh nak assume sahaja, dan jangan bertanyakan sesiapa pun sebab mereka tak pakar. Mungkin you kena tanya doktor sebab doktor yang pakar. So saya sangat percaya kepada orang kata kemajuan sains dan teknologi dalam kata merawat penyakit-penyakit ni. So kita jumpa doktor dan doktor ada kaedah dia. Itu yang penting sekali. And then ramai yang nak hamil tapi mereka rasa macam tak apalah, tak ada rezeki lagi. Betul, memang tak apalah, tak ada rezeki lagi. Itu tak ada masalah. Tetapi why not kita check? Why not kita check? Kan kita check sebab technically kalau on average jika kita adalah pasangan yang sexually active, so kalau tidak melakukan apa-apa contraception, kan, tidak melakukan apa-apa kaedah merancang keluarga, perempuan memang subur, okay. So sepatutnya memang kena check yang itu, okay. So saya tak fikir jika puan ingin hamil dan berlaku perubahan pada badan kita tak perasan, itu tak boleh lah. Okay, so inilah untuk mereka yang fikir tak apa rezeki tu, itu lain cerita. Rezeki tu memang Tuhan dah tentukan, cuma kena pastikan tahap kesihatan puan. Right, so I hope itu menjawab sebab kadang-kadang kita tak sedar kita menghidap ini. So that's the best. Sebab as good as membuat ujian darah pun kita dah boleh agak dah. Right, so saya memang menggalakkan mendapatkan rawatan jika puan ingin hamil tetapi masih belum hamil. Okay, right. Itu saja untuk tajuk sis tu. Okay. Dan before I end, so as usual, I have some message lah. Okay, so yang pertama sekali, jangan lupa untuk muat turun e-book percuma di website Pantan Plus. So kita ada 2 e-book percuma iaitu panduan pemakanan semasa hamil dan juga panduan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Ini sangat penting, okey, sebab ada artikel yang saya jumpa hanya 57% ibu hamil dapat suntikan dos pertama dan 20% ibu hamil lengkap 2 dos. So sangat rendah. Okay, so kita nak minta kalau boleh ibu hamil dan ibu menyusu mendapatkan vaksin. So apa yang boleh dilakukan adalah mengemas kini status di My Sejahtera app atau boleh walk in, tapi jangan lupa bawa dokumen. Okay, janganlah walk in macam tu je. Okay, so bawa dokumen seperti surat, buku PING dan juga surat recommendation doktor. Right, so sebenarnya kalau tak dapat lagi giliran perlu berjumpa dengan doktor untuk dapatkan surat daripada doktor. Okay, so itu untuk vaksin dan kemudian Pantan Plus kita memperkenalkan program baru iaitu program fitness post birth. Ini untuk ibu yang dah selamat melahirkan dan dah selamat menjalani
tempoh berpantang. So apa yang kita buat program fitness ni adalah mereka satu sesi sesi latihan fizikal untuk ibu mengembalikan stamina. Yang penting sekali stamina. Kemudian untuk menguatkan otot. Banyak otot kita pakai masa hamil dan bersalin. Kita pakai otot kaki, otot dekat banyak tempat. Jadi kita kena recover balik ataupun restore energi dekat situ. Okay, so kemudian program ini disusun untuk keadaan ibu itu. Ada yang bersalin normal, ada yang bersalin scissors, ada yang masih menyusu dan sebagainya. Right, so program ini adalah personalized dan juga di atas talian. Jadi ibu-ibu kat mana pun boleh dapatkan program fitness post birth. Right, I think itu saja untuk saya hari ini. So selamat berhujung minggu. Take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.